Okey, kita ingin mengulas lanjut tentang perkara ini. Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan. Saya nak bersama dengan Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, iaitu pensyarah kanan Jabatan Fakulti Ekonomi, Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Elia, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama Waalaikumsalam. dengan Niaga Awani. Pertama sekali, saya nak terus saja bertanyakan tentang pelombongan ini yang mengalami penurunan. Kalau kita lihat negatif 16.1% tadi saya tunjukkan. Kalau kita lihat kepada perkara ini, bagaimana untuk kita memahami pada September ini dan apakah faktor mungkin pada hemat Dr. Alia sendiri yang mempengaruhi angka ini? Tidak kira faktor global ataupun domestik sekali. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat trend HPR ni dari sudut pandangan berbeza dari dua pihak, di mana dari aspek pengguna dan juga aspek pengeluar. So kalau kita lihat dari segi aspek pengeluar, ini menunjukkan harga kos pengeluaran, dan dari aspek barang pengguna, penurunan harga adalah satu yang kita kata bagus lah, maknanya mengurangkan kos pengeluaran dan pengurangan harga barang akhir. Tapi dari aspek pengeluar, penurunan dalam HPR menunjukkan satu yang ada yang bagus dan tidak bagus, kerana ianya menunjukkan satu penurunan harga barang pengeluaran ni adalah tidak mendorong sektor ini untuk berkembang. Dan kalau kita lihat penurunan dalam pelombongan adalah dipacu oleh pengeserakan, penurunan dalam harga dalam pengeserakan petroleum mentah serta pengeserakan gas asli, yang mana masing-masing menunjukkan penurunan 18.6% dan 7.9%. Dan ini mungkin juga dipengaruhi oleh permintaan antarabangsa yang berkurang. Kalau kita lihat trend global seperti China, Amerika Syarikat, Republik Korea, Taiwan juga menunjukkan rata-rata harga penurunan bagi HPR ni. Dan kalau kita lihat juga dari segi permintaan antarabangsa, dalam negeri juga penurunan ekspor turun 0.3% pada September ini di kebanyakan negeri, terutama juga Selangor sebagai ekspor utama juga menurun sebanyak 2 bilion. Dan dari segi pelombongan, balik pada pelombongan, ia juga dipacu oleh ketegangan politik, misalnya Israel-Iran. Perangan di Israel-Iran menunjukkan ada kaitan dengan risiko ekonomi global yang terperangkap dalam laluan pertumbuhan rendah dan juga hutang yang tinggi yang menyebabkan kurangnya permintaan global. Dan kalau kita lihat pada April tahun ini, konflik yang meletus antara Israel dan Iran menurunkan harga minyak. Okay? Dan pada April, dan tetapi pada September ini peperangan yang sama menaikkan harga minyak. So jadi ada kita lihat ada naik turun harga minyak, naik turun jatuh yang menyebabkan juga memberi kesan kepada indeks harga pengeluar untuk pelombongan. Dan kalau kita lihat Iran juga merupakan pengeluar minyak ketujuh terbesar dunia, di mana dia juga adalah ahli ketiga terbesar kata dalam peluang minyak, yang juga di mana ketegangan geopolitik memberi kesan kepada indeks harga dunia dan juga memberi kesan kepada Malaysia. Dan kalau kita lihat dalam sektor pelombongan ini, pada 2022 kita mempunyai lebih 60,000 orang bekerja dalam sektor pelombongan ini. Dan kalau kita lihat purata gaji juga dalam melebihi 9,000 ringgit dalam bagi pekerja dalam sektor pelombongan. Dan ini juga sekiranya harga HPR untuk pelombongan ini menurun, ia juga memberi kesan kepada bagaimana sektor pelombongan ini untuk berkembang, dan ia mungkin memberi kesan kepada peluang-peluang pekerjaan yang terdapat dalam sektor pelombongan. Dan kalau kita tengok ada beberapa tingkat kemahiran daripada kemahiran tinggi, sederhana dan rendah dalam sektor ini yang mempunyai jurang gaji yang berbeza, dan penurunan ini memberi kesan kepada mungkin saya iban tentang pengucupan dari segi tenaga pekerja dalam sektor ini. Dan kalau kita lihat kita juga banyak memberi kesan daripada harga dan juga kepada kapasiti sektor ini untuk berkembang. Dan kalau kita lihat juga, walaupun kita juga dari segi ekspor hasil pelombongan ini seperti ke Jepun, China, Thailand, Australia dan Singapura, tapi kita banyak juga mengimport barang-barang ini daripada negara-negara yang lain.
dan kita lihat dari segi nilai ekspor keluaran petroleum tapis berkurang kepada 29.6 bilion ringgit pada suku ini banding 33.6 bilion suku sebelumnya. Dan ini juga kerajaan perlu lihat bagaimanakah sektor ini untuk dalam masa akan datang, memandangkan kita juga ke arah peralihan tenaga hijau, dan mana kalau kita lihat dalam sektor penemuan ini seperti petroleum, gas asli yang mungkin ada sumber-sumber yang tidak boleh diperbarui, dan di mana kita juga mengalih kepada tenaga hijau, okay? Dan ini juga yang mungkin menyebabkan permintaan dalam sektor ini berkurang dan menyebabkan harga dalam HPR dalam sektor penemuan ini juga berkurang. Ya. Dr. Elia, kalau kita melihat itu sektor pelombongan yang disebutkan dan juga dibincangkan. Tetapi kalau kita lihat sektor pembuatan juga sebagai contoh pembuatan ini, kalau kita lihat pada bulan Ogos positif lagi 1% ada pertumbuhan IHPR. Tetapi pada bulan September adalah negatif 1.5%. Mungkin apakah bacaan awal atau maknanya ini kepada sektor pembuatan sendiri dan juga kesannya kepada orang ramai? Sebab mungkin kos ini turun dan juga adakah ia mencerminkan harga akhir yang lebih murah sepatutnya? Ya, sewajarnya sekiranya kos pengeluaran yang menurun, walaupun sektor pembuatan ini menunjukkan kita katakan negatif 1.5% pada Ogos tahun ini. Tetapi dengan penurunan ketara dalam sektor pelombongan ini sepatutnya kos pengeluaran adalah lebih murah dan dijangka harga barang akhir juga berkurang. Tetapi kita lihat berdasarkan mungkin ada kesan asimetri yang mana sekiranya kos pengeluaran berkurang, ia mungkin tidak sebanyak mempengaruhi penurunan dalam harga barang akhir kerana ketidaktentuan harga pasaran dari segi input pasaran global. Kerana ini juga dipacu oleh ketidaktentuan seperti pasaran minyak global dan juga tekanan pada bahan mentah seperti logam yang mempunyai permintaan yang tidak menentu, yang menyebabkan syarikat buatan perlu berhadapan dengan perubahan harga dan ketersediaan bahan. Dan ini juga dipacu oleh beberapa yang kita kata ketidaktentuan global dan juga peralihan tenaga hijau pada produk mesra alam yang menyebabkan permintaan kepada bahan-bahan mentah tertentu katakan tidak stabil, dan ia juga disebabkan ketidaktentuan harga input pengeluaran ini yang mungkin menyebabkan harga barang akhir mungkin tidak mempengaruhi penurunan harga barang akhir, kerana mereka juga perlu berjaga-jaga sekiranya harga akan naik lagi pada masa akan datang. Seperti peperangan di Israel-Iran yang menyebabkan harga turun dan naik. Kalau April kita tengok turun harga minyak dan September ini, Oktober ini naik. Jadi mereka mungkin akan mengekalkan harga sedia ada pada pandangan saya. Ya. Dr. Elia, kalau kita melihat juga mungkin penurunan berterusan ini, saya terus pergi kepada bulan ke bulan angkanya. Kalau kita lihat penurunan dari segi bulanan untuk IHPR, hanya satu sektor saja yang menyaksikan peningkatan, iaitu pertanian dan juga perikanan. Tetapi kalau bulan ke bulan berwarna hijau ini, sektor pelombongan, sektor pembuatan, sektor bekalan air, bekalan elektrik dan juga gas masih lagi menyusut. Mungkin bagaimana untuk kita melihat dari segi konteks dan kesannya kepada sektor perniagaan secara berterusan ini disebabkan oleh penurunan secara bulanan ini secara keseluruhannya, Dr. Elia? Kalau kita tengok empat sektor pelombongan, pembuatan, bekalan elektrik dan gas dan bekalan air menunjukkan penurunan bulan ke bulan, dan tetapi dari segi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat. Kalau kita lihat pengeluaran dalam sektor ini meningkat dan juga disebabkan permintaan untuk sektor ini masih tinggi seperti sektor dalam industri makanan, food and beverage misalnya. Kita nampak permintaan adalah stabil, yang menyebabkan mungkin dari segi harga juga meningkat dalam sektor ini. Dan kalau kita lihat dalam sektor ini terdapat beberapa pihak dalam rantaian sektor pertanian ini seperti petani, pemborong, pengusaha, yang mana kalau kita lihat terdapat adanya kenaikan harga shilling, misalnya harga shilling beras daripada RM26
per 10 kilogram kepada RM28.5 per 10 kilogram. Yang ini juga memberi kelegaan kepada petani, pengusaha dan pemborong dalam sektor ini, dan ini juga peningkatan HPR dalam sektor pertanian ini juga disebabkan kerajaan ingin membantu sektor kepada golongan petani, nelayan supaya mereka membolehkan mereka meningkatkan pendapatan, sebab kita perlu melihat kepada dua aspek, kepada pengguna dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantaian pengeluaran. Dan ini juga dipacu juga dengan permintaan dalam sektor ini yang agak stabil, dan kita juga fokus kepada jaminan makanan yang mana permintaan dalam sektor ini adalah semakin meningkat. Okay, dan berkenaan dengan faktor musim, seperti pertanian perikanan yang bergantung kepada musim tertentu untuk mencapai hasil yang optimum, dan ini juga memberi impak kepada kestabilan bekalan makanan dan harga, dan ia juga memberi kesan kepada sosioekonomi masyarakat luar bandar dengan peningkatan tumbuhan positif dalam HPR pertanian untuk meningkatkan hasil pendapatan petani, meningkatkan kualiti hidup petani, dan juga peluang pekerjaan dan pendapatan lebih baik dalam pengusaha-pengusaha dalam sektor pertanian seperti petani, peternak, nelayan yang boleh mendapatkan pendapatan lebih stabil. Dan walau bagaimanapun manakala permintaan dalam sektor ini meningkat, saya juga tidak menjangkakan penurunan harga dalam sektor kita dalam makanan, kerana pertanian bukan saya kepada sektor food and beverage, di mana mungkin juga dari segi penurunan, walaupun dari segi penurunan kos bahan seperti bahan mentah untuk proses selanjutnya mengalami penurunan negatif 26%, tetapi mungkin ia ada compensate dengan kos buruh yang bakal meningkat tahun hadapan, yang mungkin saya jangka harga barang akhir mungkin kekal, di mana kita ada compensate dengan peningkatan harga buruh tahun depan dan juga penurunan harga barang pada tahun ini, yang mungkin memberikan kepada pengusaha-pengusaha membuat perancangan untuk penentuan harga barang akhir. Doktor, secara ringkasnya saya faham sektor seperti bekalan elektrik dan gas dan juga bekalan air ini kadang-kadangnya most of the time bergantung kepada supply and demand juga. Kalau kita melihat kepada kedua-dua sektor ini amat penting sekali, tetapi dalam konteks ekonomi Malaysia dengan kita memberikan tumpuan kepada industri baru yang masuk seperti data center dan sebagainya yang mungkin memerlukan bekalan besar untuk elektrik, air dan sebagainya, bagaimana ini menjejaskan atau memberikan kesan kepada mungkin harga mereka nanti bergerak ke hadapan, jangkaan doktor sendiri? Okay, peningkatan, kita tengok peningkatan HPR dalam sektor utility, bekalan air meningkat 78% dan bekalan elektrik dan gas 0.3%. Ini menunjukkan peranan serta ini dalam menstabilkan indeks harga pengeluar. Kerana kebanyakan rata-rata sektor memerlukan utility, terutamanya segi elektrik, yang memberi sokongan kepada komunikasi, ICT dan juga pembuatan juga, dan kita katakan peranan utility ini, kos utility ini perlu dikawal kerana ia memberikan kesan berantai, kerana sektor utility ini sangat menyokong kepada sektor lain seperti pembuatan, perkhidmatan, perniagaan runcit, dan juga dari segi komunikasi teknologi. Dan kenaikan kos utility ini akan berimpak terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil di mana ia memberikan tekanan kepada margin keuntungan misalnya, dan juga mereka perlu dari segi cabaran penyesuaian kos, di mana mereka perlu ada penyesuaian kos yang lebih fleksibel untuk peniaga kecil, dan juga peningkatan kos utility ini memberi kesan kesukaran untuk bersaing dengan syarikat besar, dan maka perlunya ada kawalan dalam harga utility manakala permintaan terhadap utility ini semakin meningkat, di mana ia mendukung kepada sektor isi rumah dan juga swasta.